كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه بالتحدي لا سواه حرر النفس ولا تحيا هباء يا ربيعا أنت والعطر الرداء حرر النفس ولا تحيا هباء يا ربيعا أنت والعطر الرداء خذ قرارا وانطلق لا تنتظر ليس كل الناس أهل للعلاء خذ قرارا وانطلق لا تنتظر ليس كل الناس أهل للعلاء ليس كل الناس أهل للعلاء كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه بالتحدي لا سواه ذلك الدهر الذي ترضى به هل يراك الكون من صناعه ذلك الدهر الذي ترضى به هل يراك الكون من صناعه ودع الأحلام يا فارسنا كن بهذا العصر من أعلامه ودع الأحلام يا فارسنا كن بهذا العصر من أعلامه كن بهذا العصر من أعلامه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه بالتحدي لا سواه إنما المشتاق للمجد التليد لن تراه مستكينا كالعبيد إنما المشتاق للمجد التليد لن تراه مستكينا كالعبيد إنه ليث البرايا ثابت يمتطي العز بعزم من حديد إنه ليث البرايا ثابت يمتطي العز بعزم من حديد يمتطي العز بعزم من حديد كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه بالتحدي لا سواه Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah muslimah kita di Masjid Kampung Siglap pada pagi ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sentiasa. Apa khabar? Sudah siap sedia untuk kita mulakan pengajian kita pada pagi ini? Harapnya sudahlah ya. Dan kita pun daripada tadi dah ramai kawan-kawan yang masuk di ruangan komen kita di sini. First kali kita ada Liza. Masya Allah. Assalamualaikum Ustazah, admin dan teman-teman online. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Liza. Terima kasih kerana bersama dengan saya pagi ini. Kita ada Kak Som kita. Assalamualaikum Ustazah, admin dan teman-teman semua. Semoga sihat, ceria dan ceria selalu. Amin. Oh, terima kasih Kak Som.
Terima kasih di atas ucapannya, mudah-mudahan doakan untuk saya. Okey, terima kasih. Okey. Kak Aisyah kita, Assalamualaikum Ustazah dan jemaah sekalian. Sabahul khair, sabahun nur. Alhamdulillah pagi yang dingin. Betul. Pagi yang dingin. Tadi nak bangun pun masya-Allah. Subhanallah, astaghfirullahalazim. Mengucap je panjang. Ni boleh bangun ke tak boleh ya? Susah sikit tadi nak bangun. Sebab pagi dingin. Itu kalau tidur lagi alhamdulillah. Amat menyeronokkan. Tapi tak boleh, kita ada kuliah pada pagi ini, kena teruskan walau dalam apa jua cuaca sekalipun. Tapi kalau puting beliung tak boleh lah ya. Kalau sejuk okey lagi. Baik, kita ada Kak Rohaya. Assalamualaikum Ustazah Dr. Sakinah Sabtu. Tim MKS dan semua, selamat pagi. Selamat pagi Kak Rohaya. Terima kasih kerana bersama dengan saya. Ana Nur. Waalaikumsalam. Masih jawab salam saya tadi. Selamat pagi, selamat pagi. Okey, kita ada siapa di situ? Okey, Umi Salihah. Terima kasih Umi, mudah-mudahan Allah berkati saya dan kita semua, mudah-mudahan. Terima kasih atas ucapan semuanya. Okey baik, hari ini kita akan mulakan pengajian di muka surat yang keberapa? Sila letakkan di ruangan komen. Mudah-mudahan tapi tak apa, letak dulu, letak dulu. Okey, letak dulu. Nanti kita tengok. Okey Kak Aisyah, kita berada di muka surat yang keberapa? Oh Kak Som, okey Kak Som. Kak Som, poin 51, muka surat 238. Mm-mm. Ada yang lain? Ya, terima kasih Adi Ratna. Waalaikumsalam warahmatullahi. Page 238. Okey, page 238. Mm-mm. Semua kata 238 ya? Oh Kak Noh. Kak Noh, Kak Noh macam masuk lambat ya hari ni Kak Noh. Tadi petang ada. Tadi ada. Kejap ya. Kena tutup ni WhatsApp ni saya berderu-deru mesej masuk kan. Bising. Okey. Typo point 51. Okey. Hmm. Baik. Macam ni Muslimah. Ya. Poin yang 51 tu betul. Tak salah. Muka surat 230. Berapa tadi? 38 kan? Okey. Betul tak salah. Cuma saya tak nak baca lah poin tu. Kita tinggalkan saja poin tersebut. Kita masuk ke bab kita yang baru pada pagi ini. Okey, kita masuk bab kita yang baru pada pagi ini iaitu bab yang ketiga, hubungan antara dosa dan hukuman. Jadi, bab kita yang kedua berkaitan dengan kesan dosa yang berlaku pada diri kita, pada hati kita ya bila kita melakukan dosa-dosa tersebut. Dah selesai perbincangannya. Jadi sekarang kita akan masuk bab yang ketiga untuk membincangkan bab yang lain yang memiliki kaitan dengan dosa yang kita lakukan. Iaitu di sini hubungan antara dosa dan hukuman. Yang mana jika saya berada di muka surat 253. Bagaimana muslimah yang lain muka suratnya berapa? Boleh letakkan di ruangan komen. Okay, bab yang ketiga, hubungan antara dosa dan hukuman. Page 243. Okay, Ana kata page 243. Yang lain sama tak? Okay, Kak Som. Kak Som pun sama ya. Muka surat 243, Kak Aisyah. Okay, baik. Maknanya di sini, saya rasa kita ni yang saya lebih 10 muka surat ya. Baik, saya berada di muka surat 253. Jadi muslimah-muslimah semuanya akan rujuk muka surat 243. Okey, jadi yang penting kalau ada lagi cetakan yang berbeza daripada cetakan kami, sama ada saya ataupun muslimah yang lain, senang saja cari bab yang ketiga, hubungan antara dosa dan hukuman. Hubungan antara dosa dan hubungan antara dosa dan hukuman. Kita akan masuk di poin kita yang pertama pada pagi ini iaitu A. Poin kita A.
hukuman syar'iyah dan hukuman qadariyah. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan hukuman syar'iyah dan hukuman qadariyah? Baik, kita lihat pada penerangan yang diberikan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di sini. Uh, kalau sebelum tu saya berikan dengan satu kefahaman yang umum dia begini. Bila kita kata hukuman syar'iyah, ia adalah hukuman yang ditetapkan macam hukum hudud. Ni hukuman syar'iyah. Okey, hukum hudud, hukum qisas, ni semua. Yang mana bila kita kata kalau kita buat satu jenayah dalam agama ataupun dosa dalam agama ini sudah ditetapkan apakah hukuman untuk orang tersebut. Contoh, kalau kita ni mencuri, dalam agama kita ada menetapkan hukum potong tangan. Berzina, hukumnya sebat. Okey. Hukum kalau yang sudah bernikah, hukumnya ialah direjam hingga mati. So ini kita panggil sebagai hukuman syar'iyah yang sudah ditetapkan di dalam agama kita. Kalau buat satu dosa yang berkaitan dengan jenayah itu tadi, maka akan dikenakan dengan hukuman begini dan begini. Tetapi kalau kita kata hukuman qadariyah ini adalah hukuman yang kita dah bincangkan pada bab yang lepas. Bab yang kedua kita bincangkan tentang kesan. Bila seseorang dia melakukan dosa, akan ada kesan pada diri dia, kehidupan dia, harta dia kan. Jiwanya tak tenang. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan kepada dia dengan azab dunia dan akhirat. Ini kita panggil sebagai hukuman qadariyah. Ya, boleh bezakan saya harap dapat bezakan. Jadi syar'iyah tadi ialah hukuman yang telah ditetapkan adanya pelaksanaan. Tetapi hukuman syar'iyah ni kena ingat tentang potong tangan, direjam sampai mati, semua itu adalah dilakukan oleh pihak pemerintah yang menjalankan ataupun melaksanakan hukum Islam. Kalau sekiranya pihak pemerintah yang kita duduk di dalam kerajaan itu tidak melaksanakannya, tidak ada keperluan untuk kita melakukannya. Maknanya ia bukan atas tangan individu untuk melaksanakannya, tetapi ia atas perintah rasmi yang dikeluarkan oleh government lah macam gitu, senang kata. Jadi kita jangan mengambil tindakan hukuman syar'iyah ni dengan tangan kita sendiri. Kan anak kita mencuri ke apa, kita potong tangan dia. Kita tak boleh ni hukum Islam kena jalankan juga. Tak boleh kata gitu. Anak kita berzina, kita rejam dia sampai mati. Kita buat sendiri. Ini adalah hal yang perlu difahami berkenaan dengan hukuman syar'iyah ini. So kalau kita duduk di sebuah tempat yang tidak menjalankan hukuman syar'iyah tersebut, maka di sini kita masuk kepada hukuman qadariyah. Okey, hukuman qadariyah yang mana Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita daripada sudut hati tu tadi, diri kita dan harta kita. Baik, kita masuk kepada penerangan di sini pada perenggan kita yang pertama iaitu hukuman dosa ada dua macam. Okey, tadi pun saya dah jelaskan secara umum, hukuman dosa ada dua macam. Apakah ia? Syar'iyah dan qadariyah. Syar'iyah dan qadariyah. Jika hukuman syar'iyah telah dilaksanakan, maka hukuman qadariyah dihapus atau diringankan. Jadi ini kita lihat sebagai satu keistimewaan yang ada pada diri seseorang apabila hukuman syar'iyah iaitu kalaulah dia itu mendapat hukuman syar'iyah itu tadi, contoh disebat kalau dia berzina kemudian dia disebat dilakukan ke atas dia hukuman syar'iyah itu, Imam Ibnul Qayyim kata apa? Hukuman qadariyah mungkin Allah Subhanahu Wa Taala hapuskan dan Allah Subhanahu Wa Taala ringankan. Dia antara dua, sama ada dihapuskan ataupun diringankan. Jadi, dia jelaskan kepada kita, Allah Subhanahu Wa Taala hampir-hampir tidak pernah menggabungkan dua hukuman ini atas diri seorang hamba. Melainkan jika salah satunya belum memenuhi konsekuensi dosa serta belum menghilangkan penyakitnya. Jadi kalau sekiranya kita lihat di sini Imam Ibnul Qayyim kata apa? Bila kita dikenakan dengan hukuman syar'iyah, maka hukuman qadariyah itu kebiasaannya tidak ada. Maknanya bagi kita faham, orang yang telah dikenakan kepada dia dengan hukuman syar'iyah bermakna dia telah bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Dan biasanya akan diperintahkan supaya bertaubat terlebih dahulu, membersihkan dirinya, beristighfar, barulah dilakukan dengan hukuman syar'iyah. Sebab tu hukuman qadariyah biasanya Allah Subhanahu Wa Taala hilangkan. Dan Allah tak kata dalam mana-mana Al-Quran ataupun mana-mana nas, kalau buat dosa syar'iyah dengan qadariyah kena dua-dua sekali, tidak. Kalau satu dah kena, yang lagi satu tidak dikenakan ke atas diri seseorang. Jadi melainkan tadi Imam Ibn Qayyim kata apa? Kalau dia masih lagi melakukan perbuatan itu, barulah bergabungnya kedua-dua hukuman ini. Contoh, saya bagi contoh. Kita dah potong dah tangan dia, tapi masih lagi mencuri. Okey. Kita dah potong tangan dia ataupun dia dikenakan dengan hukuman potong tangan oleh pemerintah kerana perbuatan dia yang mencuri itu tadi kan. Di sini kita dapati setelah dia sembuh, dia walaupun pada awalnya dia kata dia bertaubat, dia menyesal. Namun setelah dia sembuh, dia masih lagi melakukan perbuatan tersebut. Masih lagi mencuri. Maka dalam keadaan yang sedemikian, hukum qadariyah, Allah Subhanahu Wa Taala tidak lepaskan pada diri orang yang begini. Maka dia akan ada kesan pada diri dia, pada hati dia dan apa sahajalah yang akan Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan pada diri dia. Ini sebagaimana kalau nak tahu hukuman qadariyah tu apa yang berlaku, kena rujuk balik. Perbincangan kita di bab yang kedua, kita dah bincangkan sebanyak 50 kesan. Okey, dan 51, kesan 51 tadi saya tak bincangkan kan sebab dia masuk pada hukuman syar'iyah di sini. Ada dijelaskan pada bab kita yang ketiga di sini. Kerana yang terakhir hukuman yang poin kita yang ke-51 tadi dia menerangkan tentang hukuman syar'iyah. Jadi kalau saya dah bincangkan nanti nak bawa balik ke depan sini kan dia jadi dua perkara yang sama. So saya tak nak ulang cerita banyak kali sebab kalau siapa yang biasa ikut kuliah saya, dia tahulah saya kalau mengajar saya tak suka ulang banyak-banyak kali. Okey, kalau nak ulang banyak kali tunggu sebulan 2 bulan baru saya ulang. So di sini kita lihat bila berlaku hukuman syar'iyah, namun seseorang itu dia masih lagi tidak bertaubat, tidak menyesal. Walaupun asalnya sudah diperintahkan untuk bertaubat dan menyesal kemudian dilakukan hukuman syar'iyah. Setelah dia sembuh dan sebagainya, dia masih lagi melakukan dosa yang sama ataupun dosa yang lain. Di sinilah hukuman qadariyah tidak boleh kita maknanya Allah Subhanahu Wa Taala akan kenakan ke atas diri dia. Jadi kita lihat begini jika hukuman syar'iyah ditiadakan, posisinya digantikan oleh hukuman qadariyah. Jadi kalau macam kita, macam kita ni hidup, yang mana hukuman syar'iyah tu tidak ada. Kan? Kita hidup dalam keadaan konteks Singapura, hukuman syar'iyah tu tidak ada. Contoh potong tangan tu tadi, ataupun direjam hingga mati, disebat kerana perbuatan-perbuatan zina. Itu tidak ada dalam konteks kehidupan kita. Maka Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah kata apa? Kita akan dikenakan dengan hukuman qadariyah. Yang berkaitan dengan diri kita, hati dan seterusnya. Lalu dia kata di sini, yang boleh jadi lebih dahsyat daripada hukuman syar'iyah. Dia kata boleh jadi hukuman qadariyah ini dia lebih dahsyat daripada hukuman syar'iyah. Kita tak pasti kan bagaimana. Yang mana dia kata atau juga boleh lebih ringan tetapi sifatnya merata. Allah Subhanahu Wa Taala berbeza dengan hukuman syar'iyah yang bersifat khusus. Allah Subhanahu Wa Taala tidaklah menghukum secara syar'iyah melainkan atas orang yang secara langsung melakukan tindak kejahatan atau menjadi penyebabnya. Maksudnya begini muslimah kita lihat. Kalau kita dikenakan dengan hukuman syar'iyah itu hanya kena pada diri kita saja. Kalau dia orang yang mencuri, adakah kita potong tangan anak dia? Potong tangan suami dia? Tidak. Jadi hukuman syar'iyah hanya dikenakan khusus kepada yang melakukannya atau si pelaku. Hanya kepada dia sahaja kita lakukan hukuman syar'iyah. Tetapi berbeza dengan qadariyah. Kita pun dah banyak kali bincangkan. Kalau qadariyah ini ia boleh melibatkan orang di sekitar kita. Harta benda jadi tak berkat, kan ibu bapa pun jadi masalah, mungkin ada masalah hubungan dengan suami isteri, masalah hubungan dengan anak-anak kan, dalam rumah tak tenang. Hukuman qadariyah dia begitu. Dia bukan hanya kena pada kita tetapi dia bersifat merata. Sebab tu tadi Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah dia kata apa? Mungkin hukuman qadariyah dia lebih dahsyat daripada hukuman syar'iyah. Kerana sifatnya yang merata. Dia akan kena kepada orang yang di sekitar kita juga, bukan kita sahaja. Tetapi kalau syar'iyah,
Tidak. Syariah hanya kita sahaja yang kena. Okey, kita tak kenakan kepada orang yang tidak melakukannya. Maka sebab itu di sini kata, adapun hukuman qadariyah diperuntukkan bagi umum dan khusus. Hukuman qadariyah ini dia untuk umum dan khusus, iaitu untuk kita dan juga untuk orang yang ada di sekitar kita. Okey, kalau kita buat dosa, terus-terus melakukan dosa, orang yang ada sekitar kita pun akan turut terkena tempiasnya, susah. Kalau contoh, kita ni kaki mabuk, kan? Adakah kita seorang saja yang ada efek tu? Tidak. Tapi ahli keluarga kita semua terkesan dengan perangai kita yang mabuk tu tadi. Itu dosa. Minum arak adalah perkara dosa besar. Kemudian adakah kita seorang saja yang terkena dengan kesannya? Tidak. Keluarga, kan, duit habis, porak-poranda, masalah banyak, kan, kerja pun tak tetap. Dia jadi merata sifatnya. Bersifat umum dan juga khusus. Okey? Salah. Bersifat khusus dan juga umum. Kemudian kita lihat di sini, jika maksiat dilakukan secara sembunyi-sembunyi, maka maksiat tersebut hanya membahayakan pelakunya. Namun, jika dilakukan secara terang-terangan, bererti membahayakan secara umum dan khusus. Jika manusia terlihat kemungkaran dan bersatu untuk tidak mengingkarinya, maka dikhawatirkan Allah segera meratakan azabnya kepada mereka. Jadi hukuman qadariyah macam tu. Kalau Imam Ibn Qayyim ceritakan kepada kita, kalau seseorang dia melakukan dosa secara sendiri, maknanya sembunyi-sembunyilah, orang lain tak tahu apa yang dia buat dosa dia. Kan sekarang ni dosa ni banyak sembunyi-sembunyi. Kita duduk di hadapan laptop, duduk di hadapan handphone kita, ada je dosa yang kita lakukan yang orang lain tidak tahu apa yang kita lakukan. Jadi di situ maknanya kita dengan dosa kita sendiri, tidak ada orang lain tidak mengetahui. Dan di situ hukuman qadariyah mungkin kena pada kita sahaja, tidak pada orang lain. Namun dia kata, kalaulah kita buat dosa itu secara terang-terangan, semua orang nampak apa yang kita buat, bahkan kita letak di IG kita ataupun di Facebook kita lah, kita menghebohkan dosa kita ini. Ramai orang nampak apa yang kita buat, kan? Maka di sini Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah dia kata apa? Kalaulah orang yang melihat tidak menegur, orang ramai yang melihat tidak ada seorang pun yang menegur. Bahkan orang ramai menyokong dosa yang dilakukan oleh seseorang secara terang-terangan itu, yang dia tonjolkan kepada orang ramai. Maka dalam keadaan yang sedemikian, Allah Subhanahu Wa Taala akan turunkan azab bukan hanya kepada si pelaku itu tadi yang melakukan dosa secara terang-terangan, tetapi kepada semua orang yang tidak melakukan tetapi menyokong dosa itu tadi. Bahkan ada dalam ayat Al-Quran menyebutkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala turunkan azab itu yang menyokong, yang tak menyokong, yang setuju, yang tak setuju, yang buat ataupun yang tak buat akan terkena sekali dengan musibah ataupun azab tersebut. Dia boleh jadi sedemikian. Maka sebab tu kita tidak hairan mengapa Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah tu tadi dia kata kemungkinan hukuman qadariyah dia lebih dahsyat daripada hukuman syar'iyah. Hukuman syar'iyah hanya dikenakan kepada si pelaku sahaja, tetapi hukuman qadariyah ianya meliputi semua orang yang ada di sekitar kita. Okey, baik. Kita masuk kepada perenggan berikutnya. Sebelumnya dijelaskan bahawa hukuman syar'iyah ditetapkan Allah berdasarkan tingkat kerosakan dosa dan dorongan tabiat. Jadi kalau kita baca pada poin yang ke-51 sebelumnya itu kan, yang kita tak bacalah. Tapi saya harapkan muslimah-muslimah semuanya yang ada kitab sila ya, tolong sangat-sangat baca poin yang ke-51 itu. Jadi Imam Ibn Qayyim dia ulang sikit. Okay, apa yang terkandung dalam poin kita yang ke-51 yang tadi saya skip. Dia kata Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan hukuman syar'iyah berdasarkan tingkat kerosakan dosa dan dorongan tabiat. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan hukuman ini kena rejam sampai mati? Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala letakkan hukuman ini cuma sebat sahaja? Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan hukuman ini kena dikeluarkan daripada negeri contohnya? So di sini ia melihat kepada tingkatan dosa yang dilakukan oleh seseorang dan tabiat, dorongan tabiat yang terdapat pada dosa itu. Yang mana dia kata Allah membahagi hukuman syariah menjadi 3 macam ataupun 3 jenis. Okay, saya pun dah letakkan di slide saya di situ. Hukuman syariah Allah tetapkan berdasarkan tingkat kerosakan dan dorongan tabiat. Yang mana dikenakan kepada mereka dengan hukuman
Bunuh tu maksudnya hukuman matilah kan. Orang yang buat dosa ni Allah kenakan dia dengan hukuman mati. Okey. Kemudian hukuman potong tangan dan hukuman dera. Dera ni biasanya kita faham dengan hukuman sebat. Jadi kita lihat di sini hukuman bunuh diperuntukkan bagi kekufuran dan kejahatan-kejahatan yang tingkatannya sama seperti zina dan homoseksual. Dalam pada itu, kekufuran merosak agama, sedangkan zina dan homoseksual merosak nasab dan citra kemanusiaan. Jadi di sini, kenapa ada di dalam agama kita ini yang meletakkan hukuman kufur, syirik. Syirik ni hukumnya murtad, maksudnya murtad. Kalau sekiranya tidak mahu bertaubat, boleh dikenakan ke atasnya dengan hukuman mati. Kemudian begitu juga yang berzina. Kalau sekiranya dia adalah seorang yang sudah bernikah, kita tak kata sebat saja, tetapi dia perlu direjam hingga mati. Sama juga dengan homoseksual, orang yang melakukan perbuatan tersebut. Kerana ianya merosak banyak banyak perkara dan agama ni nak menjaga kemaslahatan. Contoh kita ambil tentang berzina. Kita nak jaga kesucian keturunan yang ada dalam sesebuah keluarga. Bayangkan kalau semua orang buat perbuatan zina ni, kita dah tak tahu dah siapa anak kita, siapa suami kita, siapa mana keturunan tak tahu dah. Dan besar kemungkinan bila lahirnya anak-anak yang kata anak yang tak sah taraf ini, dia akan menyebabkan berlakunya sumbang mahram ataupun berlakunya perkahwinan yang mana rupanya dia kahwin dengan adik dia. Rupanya dia kahwin dengan bapa dia sendiri. Dia akan berlaku sedemikian. Jadi agama kita dia menghalang perkara tersebut agar tidak bercampur aduknya sesuatu yang nanti kemudian hari boleh menyebabkan kita ni melakukan perbuatan yang kita sendiri tak sedar. Sebab tu agama ni amat menjaga hingga pada bab keturunan, kan, dia menjaga supaya kita tak buat perkara-perkara yang boleh merosakkan keturunan. Kalau tak tahu dah mana lineage dia, mana keturunan, mana satu ni, siapa anak aku mana bapa aku semua tak tahu. Tak tahu dah keturunannya asal bagaimana. Jadi ini untuk menjaga supaya perkahwinan yang di kemudian hari uh, akan dilangsungkan dengan cara ataupun dengan keadaan terbaik. Supaya kita ni tidak tersalah mengahwini keturunan kita sendiri. Kerana dalam agama pun kita tahu kita tak boleh kahwin dengan adik-beradik, tak boleh berkahwin dengan pakcik-makcik, dengan bapa, tak boleh begitu. Jadi kalau kita tidak tahu tentang salah-silah keturunan kita, lalu bercampur baurlah kita ni dengan keturunan kita sendiri, lalu mungkin salah seorang daripada diri kita bernikah dengan ahli keluarga kita sendiri ataupun adik-beradik kita sendiri, di sini akan merosakkan hubungan keturunan itu tadi. Maka di sini agama ni dia betul-betul menjaga. Bukan kerana kita kata, mungkin ada orang kata, kejamnya agama Islam ni, sikit-sikit nak bunuh, sikit-sikit nak bunuh. Dia bukan begitu. Sebab kadang-kadang kita lihat ada orang dia tak boleh untuk meninggalkan perbuatan dia. Dia tak boleh meninggalkan perbuatan dia yang dahsyat tu tadi. Ini juga dalam masa yang sama kita lihat ia menjadi pengajaran kepada orang yang di sekitarnya supaya tidak melakukan perbuatan yang sama sebagaimana yang dilakukan oleh orang itu tadi. Okey, baik. Seterusnya di sini Imam Ahmad berkata, "Aku tidak mengetahui setelah pembunuhan ada dosa yang lebih besar daripada zina." Okey, setelah membunuh, setelah itu apa lagi dosa lain yang lagi besar? Maka di sini dalam riwayat Imam Ahmad dia kata ia adalah perbuatan zina. Beliau berdalil, ada dalil yang digunakan untuk menyokong statement dia dalam perenggan ini. Okey, apa dalilnya? Kita lihat dalam kitab kita di situ. Dia kata dosa yang paling besar. Abdullah ibn Mas'ud, Imam Ahmad dia berpegang dengan hadis ini ya. Abdullah ibn Mas'ud dia jelaskan dia ceritakan bahawa dia jumpa dengan Nabi. Bila dia jumpa dengan Nabi SAW dan dia bertanya kepada Nabi SAW, "Wahai Rasulullah, apakah dosa yang paling besar?" Dia tanya gitu kepada Nabi. Jadi Nabi jawab kepada Ibn Mas'ud ini dengan beberapa jawapan. Pertama, Nabi meletakkan dosa syirik. Okey. Nabi kata apa? Kamu menjadikan sekutu bagi Allah. Kamu
menjadikan sekutu bagi Allah. Okey, kamu menjadikan sekutu bagi Allah, iaitu anta ja'ala lillahi niddan. Kamu meletakkan ada yang selain Allah lebih kuat daripada Allah. Itu maksudnya. Kamu meletakkan sesuatu yang menjadi tandingan Allah. Wa huwa khalaqaka. Sedangkan dia itu menciptakan kamu. Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan kita. Okey, Allah ciptakan kita, kemudian kita ambil sesuatu lalu kita kata benda ni lebih hebat ataupun sama macam Allah. Ini yang Nabi SAW sebutkan, itulah dosa yang paling besar. Nampak sangat orang kata tak mengenang budi Kita dah buat dia, contoh kalau kita ni kalau kita lihat pada konteks kehidupan kita sebagai manusia. Bayangkan kalau kita dah buat sesuatu ataupun kita dah ciptakan sesuatu, benda tu bergerak bagus. Tapi kemudian benda yang kita ciptakan itu, dia dia pula yang buat sesuatu untuk menentang kita. Begitu keadaan dia. Ini yang dipanggil sebagai orang yang tak mengenang budi. Allah dah ciptakan kita tapi kita buat sesuatu untuk kata, oh tak, Allah tak hebat, ini lagi hebat daripada Allah. Padahal kita diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Abdullah ibn Mas'ud dia tanya lagi kepada Nabi SAW. Summa ayyun, kemudian apa? Okey, kemudian apa? Jadi Nabi kata kepada dia, setelah itu apa? Nabi pun kata kepada dia, setelah itu kita lihat di sini Nabi kata an taqtula waladaka khasyatan ayyuta'ama ma'aka. Engkau membunuh anak engkau sendiri kerana engkau takut yang dia akan makan bersama dengan engkau. Maksudnya bukan kita takut apa? Takut rezeki tak ada kan, takut rezeki tak cukup, takut rezeki sikit, ini maksudnya. Jadi kita bunuh anak tu. Mak nanti kalau ada anak ni kan macam mana, nanti kita susah, kita takut macam tu kan, kita risau. Nanti susah, tak cukup makan lah, susah itu, susah ini. Jadi dia bunuh anak dia. Kemudian ditanya oleh Abdullah ibn Mas'ud, setelah itu apa? Lalu di sini Nabi kata kepada dia, engkau berzina dengan isteri jiran kamu sendiri. Nabi kata gitu. Ini adalah 3 dosa besar. Yang Nabi SAW senaraikan kepada kita yang perlu kita jauhi. Yang ada padanya hukuman-hukuman yang tersendiri yang telah ditetapkan dalam agama kita. Jadi kan kalau kita baca dalam buku kita di sini, dia kata kemudian Allah pun menurunkan ayat untuk membenarkan hal ini. Jadi setelah Nabi SAW menyebutkan tentang 3 perkara tersebut, Allah Subhanahu Wa Taala turunkan surah Al-Furqan ayat 68 di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wala yaznun." Ada 3 perkara yang sama yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam ayat ini. Tadi pertama, Nabi kata apa? Dosa besar itu ialah engkau mensyirikkan Allah, iaitu engkau meletakkan Allah itu memiliki tandingannya sedangkan dia yang menciptakan engkau. Dalam surah Al-Furqan ayat 68 Allah sebutkan, dan orang-orang yang tidak menyembah Rabb yang lain beserta Allah. Okey. Kemudian yang kedua, tadi Nabi kata apa? Membunuh anak kan? Membunuh anak kerana takut dia tu makan bersama dengan kita ataupun takut rezeki kita ini terbatas, rezeki tak cukup. Di sini dalam Al-Quran, dalam surah Al-Furqan ayat 68, Allah kata apa? Wala yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi. Dan dia tidak membunuh nyawa yang melainkan dengan kebenaran, illa bil haqqi. Dan seterusnya Al-Furqan ayat 68 di sini, yang ketiga tadi Nabi katakan kepada Abdullah ibn Abbas, dosa besar itu ialah apabila engkau berzina dengan isteri jiranmu sendiri.
Dan dalam Al-Quran ayat 68 Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan wala yaznun dan tidak berzina. Ini maknanya dalam Al-Quran Allah sebutkan tentang orang-orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah, mereka itu tidak mensyirikkan Allah, tidak membunuh orang lain dan juga tidak berzina. Tapi kalau mereka lakukan iaitu mereka menyembah selain Allah, mereka membunuh, lalu mereka ini melakukan zina, mereka telah melakukan dosa yang paling besar. Okey, baik. Seterusnya, bila kita baca hadis ini dan kita lihat pada penerangan yang diberikan di situ, kita dapati bahawa sebentar ya. Di sini, maaf masuk balik pada perenggan tadi. Di sini Nabi SAW menyebutkan tingkatan dosa yang paling tinggi dari setiap jenis kejahatan. Kita ada 3 tadi dosa. Namun yang boleh kita fahami daripada hadis itu ialah Nabi sebutkan setiap dosa tu dengan tingkatan yang paling tinggi. Tidak lain supaya jawapan baginda sesuai dengan pertanyaan seseorang tentang dosa yang paling besar. Beliau lalu memberikan jawapan yang terkandung di dalamnya dosa yang terbesar dari jenis-jenis dosa besar. Contohnya begini, okey. Kita lihat pada perenggan yang berikutnya dijelaskan kepada kita tingkatan dosa paling tinggi daripada setiap kejahatan. Contoh, dosa syirik yang terbesar adalah menjadikan sekutu bagi Allah, iaitu menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Syirik ni ada banyak, betul tak? Okey, dosa syirik tu ada banyak. Tapi syirik yang paling besar ialah bila kita menduakan Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya bila kita menyembah selain Allah Subhanahu Wa Taala. Syirik ni ada banyak, contohnya kita percaya kepada tangkal, itu juga syirik. Adakah sama dengan sampai kita menyembah selain Allah? Tak sama. Contoh lagi, kita pergi jumpa bomoh, tanya-tanya saja, itu juga syirik. Tapi adakah ia sama dengan dosa besar yang mana kita sembah pokok dan kita anggap pokok tu sebagai Tuhan? Tak sama, kan? Ataupun kita kata kita ni percaya kepada uh, good luck and bad luck. Contohnya begitu. Orang kita, oh ni ada good luck ni bad luck. Dalam agama kita tak boleh percaya begitu ya. Sebab kita ni ada takdir dan kita percaya kepada kita ada tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So kita percaya, oh benda ni dia boleh datangkan tuah contohnya kan. Benda ni boleh datangkan saya kekuatan, boleh datangkan kepada saya dengan nasib yang baik. Ini tak boleh, ni nasib buruk. Ni semua. Kita percaya begitu. Tapi dia tak sama sebagaimana dosa kita menyembah selain Allah. Sebab itu dosa syirik ni ada banyak, tetapi dosa syirik yang paling tinggi tingkatannya ialah bila seseorang dia menyembah selain Allah. Okey, itu maksud Nabi. Kemudian kita ada yang kedua, iaitu dosa bunuh. Dosa bunuh, kita bunuh banyak, kita bunuh bukan kita bunuh, maknanya kita fahami bahawa membunuh ni ada banyak kategori. Betul tak? Bunuh kucing, okey. Ada orang bunuh kucing kan? Bunuh haiwan, dia bunuh apa ni? Bunuh binatang, apa-apalah. Ataupun bunuh penjahat. Ada banyak. Semua tu kita kata boleh membawa kepada dosa. Tetapi dosa yang paling besar dalam membunuh ini ialah dikatakan bahawa membunuh anak sendiri. Itu dosa yang paling besar menurut kepada hadis itu tadi. Sama juga kan dosa zina yang paling besar. Zina ni ada banyak. Ada orang dia berzina dengan kawan dia. Ni na'udzubillah, saya bagi contoh saja. Dia berzina dengan anak dia. Berzina dengan siapa-siapalah yang dia nak lakukan zina tu. Tanpa mengira siapakah orang itu, kalau dia rasa dia nak berzina, dia berzina. Tetapi Nabi kata di sini, dosa zina yang paling besar daripada zina-zina yang kita buat, bukan kita buat, yang orang lain buat gitu kan, ialah zina dengan isteri jiran kita. Ini dosa zina yang paling besar menurut pada perbincangan hadis itu tadi. Mengapa sedemikian? Okey, kita lihat pada muka surat yang berikutnya, muka surat 255 kalau saya 255. Di sini Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah dia jelaskan kepada kita.
Berzina dengan wanita yang mempunyai suami lebih besar dosa dan hukumannya daripada berzina dengan wanita yang masih gadis. Okey, berzina dengan wanita yang ada suami, dosanya lebih besar dengan wanita yang belum bersuami. Sebab hal itu bererti menginjak kehormatan suami, merosak ranjangnya, mengaitkan kepada lelaki itu nasab yang bukan miliknya dan pelbagai lagi kepedihan lainnya. Jadi di sini kita lihat, dua-dua tu zina. Betul tak? Berzina dengan seorang wanita yang masih lagi gadis, berzina dengan seorang wanita yang sudah berumah tangga, dua-dua tu kita kata berzina. Tetapi dosa berzina dengan wanita yang sudah berumah tangga lebih besar hukumnya jika nak dibandingkan dengan berzina dengan wanita yang masih gadis. Sebab tu hukuman syar'iah dan yang diperuntukkan berbeza. Okey, kita kalau dah nikah, kemudian kita berzina, hukumannya rejam sampai mati. Tapi kalau kita belum bernikah, kemudian kita berzina, dia cuma sebat sahaja. Berbeza keadaannya, kan? Baik, di sini kita lihat. Dosa dan kejahatan zina ini lebih besar dibanding zina dengan wanita yang tidak bersuami. Okey, seterusnya, jika suami tersebut adalah jiran, maka dosa kejahatan di atas ditambah lagi dengan dosa bersikap buruk terhadap jiran dan menyakitinya dengan gangguan yang paling menyakitkan. Ini adalah sebesar-besar kejahatan. Mula-mula, okay, kita dah kacau isteri orang, kan? Maknanya isteri orang lah. Kalau dah namanya isteri orang, maknanya kita mengganggu suami itu tadi dan sebagainya. Haknya sebagai seorang Muslim, haknya sebagai manusia, kita ganggu tadi kan? Kemudian kalau dia sendiri kata kalau dia adalah jiran kita. Sebab dalam agama ini kita ada satu situasi di mana perlu menghormati jiran. Okey, kita perlu menjaga hubungan kita dengan jiran kita, hubungan baik kita dengan jiran kita. Tidak boleh menyakiti jiran. Sehingga Nabi ingatkan orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari kiamat ialah mereka yang tidak menyakiti jirannya. Baik. Jadi kalau kita bayangkan begini, bila seseorang dia berzina dengan isteri jirannya, satu dia dah menginjak dari kehormatan seorang suami. Kalaulah wanita itu dia mengandung, bermakna di sini dia memberikan satu situasi yang menunjukkan seolah-olah wanita itu mengandung anak suaminya, padahal bukan. Daripada sudut nasab dah jadi masalah kan kat situ. Seterusnya kita lihat di sini, kalaulah ditambah lagi dengan jiran tu tadi kan, ada dosa menyakiti jiran. Maknanya dosa di atas dosa tu bertambah dan bertambah. Sebab itu Nabi kata dosa ini adalah dosa yang paling besar. Dan kalau kita lihat di sini dikatakan kepada kita, maka dosa kejahatan di atas ditambah lagi dengan dosa bersikap buruk terhadap tetangga dan menyakitinya dengan gangguan yang paling menyakitkan, ini adalah sebesar-besar kejahatan. Telah ditegaskan dari Nabi SAW bahawasanya baginda bersabda, la yadkhulul jannata man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Tidak akan masuk syurga orang yang jirannya tidak rasa aman dari kejahatannya. Jadi di sini ada kita panggil ancaman bahawa orang yang dia mengganggu jiran, dia tidak masuk syurga. Okey, kita pun ada ya sebuah hadis di mana seorang sahabat pernah bertanya kepada Nabi tentang seorang wanita. Dia adalah wanita yang sering berpuasa, wanita yang sering solat malam, okey. Tetapi masalahnya dia lidahnya jahat. Jahat dengan jiran dia. Bagaimana? Nabi kata, wanita yang begini, dia bukan di kalangan penghuni syurga. Dia termasuk dalam penghuni neraka. Ini yang Nabi SAW ingatkan tentang jiran tu tadi. Kalau kita baik macam mana, tetapi kita tak menjaga hubungan kita dengan jiran kita, bahkan kita menyakitkan jiran itu tadi dengan perangai-perangai kita yang tak baik, apatah lagi kalau kita mengganggu ahli keluarganya, contoh ni kan lelaki itu dia ganggu isteri jirannya itu tadi, bila dia seorang Muslim, maka dosanya bertambah-tambah besar pada diri dia. Baik, tidak ada kejahatan yang lebih dahsyat daripada zina dengan isteri tetangga. Berzina dengan 100 wanita yang tidak mempunyai suami masih lebih ringan di sisi Allah dibandingkan berzina dengan isteri jiran.
Jika jiran tersebut masih termasuk karib kerabat, maka dosa di atas ditambah lagi dengan dosa memutuskan silaturahim hinggalah berlipat-lipat dosanya. Kalau jiran kita ni di kalangan family members kita, di kalangan ahli keluarga kita, lalu berlakulah zina antara orang itu dengan seorang lelaki itu dengan isteri jirannya, kemudian ahli keluarganya pula, maka dosa itu berlipat lagi ganda kerana ia menyebabkan berlaku satu situasi yang memutuskan silaturahim antara dia dan keluarga itu. Jadi apabila jiran tersebut tidak berada di rumahnya dalam rangka ketaatan kepada Allah seperti melaksanakan solat, menuntut ilmu dan jihad, maka berlipat-lipatlah dosanya. Sampai orang yang berzina dengan isteri jirannya yang sedang berperang di jalan Allah akan diberdirikan lalu dikatakan kepada suami itu, ambillah kebaikannya sesuai kehendakmu. Nabi SAW bersabda, bagaimana menurut kalian? Jika keadaan itu berlaku ni di hari kiamat lah ya. Nabi ingatkan bahawa kalaulah seorang suami itu dia pergi berjihad ataupun dia pergi melaksanakan amalan ibadah, kemudian jiran ini dia mengambil kesempatan untuk menggoda isteri lelaki yang pergi berjihad itu tadi, lalu berlakulah perzinahan antara mereka berdua. Di sini Nabi kata bila nanti di hari kiamat Allah akan dirikan dia di hadapan orang itu, lalu Allah Subhanahu Wa Taala akan perintahkan kepada lelaki yang pergi berjihad itu tadi untuk ambil hak dia, iaitu ambil apa kebaikan yang ada pada orang yang telah berzina dengan isterinya itu tadi. Maknanya kebaikan pahala-pahalanya tu Allah bagikan keiznan. Ambil semua pahala dia pun tak apa. Allah berikan begitu. Jadi Nabi tanya kepada kita, bagaimana menurut kamu? Adakah perkara itu sesuatu yang kamu nak lakukan? Kerana kalau dah diberitakan dalam keadaan yang begitu, pastilah ya kita akan tinggalkan perbuatan tersebut. Baik, kita lihat ya pada muka surat kita yang terakhir pada pagi ini, iaitu muka surat 256. Dijelaskan kepada kita, maksudnya apakah kalian menyangka bahawa suami tadi akan meninggalkan sedikit pun kebaikannya? Kalau itu berlaku di hari kiamat kelak, ya bila lelaki yang berzina tu tadi dengan isterinya diberdirikan di hadapan dia, lalu Allah kata kepada lelaki yang pergi berjihad tadi kan, ambil semua kebaikan dia. Kalau nak ambil apa, ambil saja. Adakah kita rasa lelaki yang pergi berjihad itu akan membiarkan saja? Tak apalah ya Allah, saya tak kisah pun dia nak berzina dengan isteri saya, tak apa pun. Adakah begitu? Kita tak rasa sedemikian. Sebab dia kata begini, sedangkan telah ditetapkan bahawa dia boleh mengambil kebaikan tersebut sesuai kehendaknya. Padahal pada saat itu satu kebaikan sangat diperlukan. Ketika kita berada di padang mahsyar nanti pada hari perhitungan, kita amat perlukan kebaikan. Kita amat perlukan kebaikan. Selama mana ada peluang untuk kita ambil mana-mana kebaikan, kita akan ambil. Kerana pada waktu itu, kita hanya dengan amal kita sahaja yang boleh menyelamatkan kita. Jadi kalau kita ada peluang, boleh ambil kebaikan dia, kita akan ambil. Kita tak kira siapa pun dia. Ini kita panggil macam ni tau, Muslimah. Sebenarnya hadis ini berkaitan dengan menzalimi orang lain. Kita kalau buat kezaliman kepada orang lain, nanti Allah Subhanahu Wa Taala akan transfer kebaikan-kebaikan kita kepada orang yang kita zalimi. Sehingga kita jadi orang yang muflis di hari kiamat. Tak ada satu benda pun yang akan kita tinggal yang ada pada diri kita. Ini dahsyatnya kalau kita melakukan kezaliman pada orang lain. Sama dengan lelaki itu tadi. Bila dia berzina, lelaki itu berzina dengan isteri dia, dengan isteri lelaki yang keluar berjihad. Bermakna dia, kita lihat, kita susun dosa dia. Dia dah berzina dengan isteri orang, itu dosa besar. Kemudian dia berzina dengan isteri orang itu pula, isteri jiran dia. Itu dosa besar lagi. Seterusnya kita lihat, dahlah isteri itu, wanita itu merupakan isteri jiran dia. Ahli keluarga dia pula. Itu dosa besar. Seterusnya, di sini kita nampak, dia kalau kita ganggu isteri orang lain, bukankah itu dipanggil sebagai satu bentuk kezaliman? Kita mengkhianati saudara kita sendiri. Kita mengkhianati kawan kita, kita mengkhianati jiran kita. Yang sepatutnya kita duduk dekat-dekat ni kita kena jaga antara satu dan yang lain. Jadi dosa itu makin besar. Akhirnya kita melakukan kezaliman yang mana mungkin kita rasa kita tak
kita tak buat benda-benda yang zalim. Tetapi nanti di hari kiamat, Allah Subhanahu Wa Taala bentangkan di hadapan mata kita. Setiap sesuatu yang kita lakukan ini adalah satu perkara yang zalim dan Allah tidak akan membiarkan kita ataupun Allah tak akan free bagi kita jalan macam tu sahaja. Setiap sesuatu, saya dah banyak kali bincangkan. Setiap sesuatu daripada yang sekecil-kecilnya hingga kepada yang sebesar-besarnya, tidak ada satu pun yang akan ditinggalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan hitung. Allah akan tanya. Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan ganjaran dan balasan. Begitulah kalau orang dia melakukan kezaliman terhadap orang lain. Allah Subhanahu Wa Taala takkan biarkan. Allah akan perintahkan orang yang dizalimi itu tadi ambil apa yang dia nak ambil daripada orang tu tadi daripada sudut kebaikan. Dan jangan lupa muslimah, kalau kita ni dah tak ada lagi kebaikan pada diri kita, yang tinggal hanya keburukan-keburukan, orang tu memang dah tak boleh ambil dah. Sebab dah habis dah kota tu kan, dah tak ada dah. Tetapi apa yang berlaku? Keburukan orang yang kita zalimi itu tadi, Allah akan letakkan pada diri kita. Kita ni dah banyak dah keburukan. Yang mana kita dah muflis tu tadi. Satu benda pun dah tak ada dah kebaikan kita ni. Orang lain semua dah ambil dah. Sebab kita dah menzalimi banyak orang lain. Bukan satu orang yang kita zalimi. Tapi kita menzalimi A, B, C sampai Z. Semua datang tuntut ambil kebaikan kita. Kita dah kosong dah kebaikan tak ada. Yang tinggal hanya keburukan-keburukan tu yang akan Allah Subhanahu Wa Taala balas. Tapi masalahnya ada lagi orang yang belum lagi dapat kebaikan daripada diri kita. Apa yang berlaku? Allah Subhanahu Wa Taala akan transfer keburukan orang itu pula kepada kita. Maka bertambah-tambahlah keburukan dan kejahatan yang ada pada diri kita yang akan dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nauzubillahi min dzalik. Perkara ini begitu menyeramkan. Lebih seram daripada cerita seram. Ya, okey. Mungkin kita tak rasa sebab kita tak nampak. Tapi cuba anda bayangkan keadaan itu berlaku. Di waktu yang mana tadi Imam Ibn Qayyim kata apa? Waktu itu kita amat mengharapkan kebaikan. Kalau ada satu pun kebaikan yang Allah suruh kita ambil, kita takkan lepaskan. Kerana kita akan ambil itu dan melihat ia sebagai amal kita yang boleh menyelamatkan kita daripada api neraka Allah. Sebab tu amat bahaya sangat. Kalau kita ni tak sedar, kita melakukan dosa, kita melakukan maksiat. Kerana dosa dan maksiat itu akan menyebabkan kita melakukan kezaliman kepada orang lain. Kita dah buat dosa dah satu benda beban berat dah pada diri kita. Apatah lagi kalau kita menzalimi orang lain. Beban itu akan kita bawa hingga ke hari kiamat kelak. Dan di sini Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah dia katakan begini. Pada waktu itu, satu kebaikan sangat diperlukan. Sehingga seorang bapa tidak mahu meninggalkan haknya atas anaknya. Dan seorang kawan tidak mahu melepaskan haknya atas kawannya yang lain. Pada waktu itu kita dah tak fikir dah, ni anak kita ke, ni bapa kita ke, ni mak kita. Setiap seseorang dia akan menuntut apa yang dia inginkan. Tak kisahlah isteri ke suami dulu I love you, you love me kan. Macam tu kan. Dulu I love you, you love me. Di akhirat kelak, dia ni suami aku ni ada ni benda ni, aku akan tuntut dia ke akhirat. Kita akan ambil kebaikan yang ada pada diri dia. Sehingga kita tak kenal lah. Maknanya maksud tak kenal ni lah, kita dah tak kira dah kau siapa bagi aku dulu ketika di dunia. Kita dah tak kira dah tentang hal itu. Jika ternyata, jadi dia jelaskan lagi di sini, jika ternyata wanita yang dizinai tersebut adalah kerabatnya, maka dosanya bertambah dengan dosa memutuskan silaturahim. Dosanya pun menjadi lebih besar jika penzina telah menikah. Perbuatan ini akan menjadi dosa terbesar jika pelakunya adalah orang yang telah lanjut usia. Bahkan dia termasuk 3 golongan yang tidak diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat. Tidak disucikan dan ditimpakan azab yang pedih. Kalau dia dah berzina tadi kan, zina dosa besar, zina dengan jiran dosa besar lagi, kemudian orang itu ahli keluarganya bertambah lagi dosa, seterusnya dia menzalimi suami itu tadi bertambah lagi dosa dan pula dia tu tua. Kan ayat aku. Dia tu tua. Lelaki yang tua berzina pula di sini makin bertambah-tambah dosanya. Orang muda yang berzina kita kata berdosa besar. Tapi dosanya tak sebesar dengan orang tua yang berzina. Berbeza tingkatan dosanya itu tadi.
Okey, sebagaimana yang tadi Imam Ibn Qayyim kata, ia termasuk 3 golongan yang tidak diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat. Yang pertama, orang yang kalau 3 dia tak sebutkan di situ kan, saya sebutkan di sini. Hadis riwayat Imam At-Tabrani dengan sanad yang sahih. Nabi kata apa? Orang ini 3 golongan yang Allah Subhanahu Wa Taala tidak ajak dia berbicara di hari kiamat. Allah tak sucikan dia dan Allah timpakan kepada dia dengan azab. Pertama ialah orang tua yang sudah beruban. Maknanya dia dah tua ni, tapi dia berzina. Okey, itu yang pertama. Yang kedua ialah orang miskin tetapi dia sombong. Dia miskin tapi dia sombong. Seterusnya yang ketiga, membeli dan menjual dengan sumpah yang palsu. Dia nak jual sesuatu, dia nak beli sesuatu, tetapi bila dia bersumpah tu kan, dia sumpah dengan nama Allah tapi sumpahnya adalah sumpah yang palsu, yang tidak benar. Saya sumpah awak produk ni kalau awak pakai muka awak putih 1 hari je. Dia kata gitu kan. Ini maknanya dia telah melakukan satu sumpah tapi sumpahnya adalah sumpah yang palsu, sumpah yang bohong. Dengan itu orang yang 3 ini Nabi kata Allah tak pandang dia pada hari kiamat. Allah tak sucikan dia, bahkan Allah Subhanahu Wa Taala akan timpakan ke atas mereka dengan azab Allah yang begitu pedih. Maka, apabila hal ini terjadi pada bulan haram atau di tanah haram atau pada waktu yang agung di sisi Allah seperti waktu solat, waktu terkabulnya doa, maka dosanya menjadi berlipat ganda. Oleh kerana itu, renungkanlah semua kerosakan akibat maksiat serta perbezaan darjatnya ataupun tingkatannya itu tadi dari segi dosa dan hukuman. Wallahu a'lam. Jadi begitulah ya yang disebutkan oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah yang dijelaskan oleh beliau berkenaan dengan tingkatan dosa, kemudian hukuman dan dosa itu kaitannya bagaimana, kan ada tadi syar'iyah dan qadariyah. Apa pun yang penting di sini ialah kita usaha untuk minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar memberikan kepada kita dengan pengampunan. Sebab kita tahu ya muslimah dalam hidup kita ini kita tak terlepas daripada melakukan dosa. Dosa besar tu taklah kan kita kata taklah sangat ya. Maknanya kita sedar tau dosa besar ni kita buat kita sedar. Biasanya kita sedar. Tapi ada dosa-dosa kecil kadang-kadang ataupun ada dosa besar juga yang kita dah syok sendiri dengan dosa tu kan. Kita tak sedar bahawa ianya akan memberikan banyak masalah dalam kehidupan kita. Kerana satu kena ingat, kita hidup dalam keadaan yang mana tidak dikenakan dengan hukuman syar'iyah. Tetapi kita hidup bila kita melakukan dosa, Allah berikan kepada kita dengan hukuman qadariyah itu tadi. Dan saya juga dah jelaskan, hukuman qadariyah ianya bukan hanya terkena pada diri kita. Tetapi ianya akan dikenakan secara merata, iaitu pada orang yang ada di sekitar kita. Sebab itu kita perlu banyak bertaubat kepada Allah. Banyak minta supaya Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan dosa-dosa kita. Sebagaimana doa yang diajarkan oleh Nabi SAW ini. Antara doa yang banyak dipanjatkan oleh Nabi SAW menurut kepada riwayat Imam Ahmad dengan status yang sahih di sini, Nabi banyak baca doa ini. Allahumma ghfirli ma akhta'tu wa ma ta'ammadtu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma jahiltu wa ma ta'ammadtu. Maksudnya, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku yang aku sengaja ataupun tidak, yang aku sembunyikan atau yang aku nampakkan, yang kerana dosa itu aku lakukan kerana kejahilan aku atau kerana kesengajaanku. Ini kita panggil sebagai jenis-jenis dosa yang kita lakukan. Dalam hidup kita ni muslimah, ada dosa yang kita buat memang sengaja kita buat. Tapi ada dosa yang kita buat kita tak sengaja. Okey, sebab tu kita minta kepada Allah agar Allah ampunkan dosa yang sengaja ataupun tidak. Begitu juga. Kadang kala dalam hidup kita ini, kita ada melakukan dosa yang mana kita buat sendiri-sendiri. Orang lain tak tahu. Sehingga orang lihat kita seorang muslimah yang begitu suci, yang begitu solehah. Tetapi sebenarnya ada dosa yang kita lakukan sendiri-sendiri yang hanya ada pada pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala.
Tapi ada juga dosa yang kita lakukan secara terang-terangan, yang orang lain nampak, yang orang lain sedar, yang orang lain tegur kita, kita buat dosa itu. Dua keadaan itu juga menuntut kita bertaubat kepada Allah dan mohon keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Namun jangan lupa, ada juga dosa yang kita lakukan yang mana kita ni tak tahu bahawa itu adalah dosa. Ini maksudnya, kita lakukan dosa kerana kejahilan diri kita. Kan kita tak tahu, oh rupanya dosa ya benda ni kan. Kita tak tahu hukumnya. Kita buat tapi kemudian baru kita tahu rupanya ini adalah dosa dalam agama kita. Okey? Itu pun ada. Kadang-kadang kita buat kan. Tetapi ada dosa itu bukan kerana kita tak tahu. Kita memang dah tahu dah hukum dia. Kita memang tahu dah apa yang akan Allah Subhanahu Wa Taala kenakan kepada kita kalau kita melakukan dosa tersebut. Dia berupa azab kubur, azab di hari kiamat kelak, azab dalam api neraka. Kita ada ilmu tentang dosa tersebut. Namun kita buat juga dosa itu kerana kita sengaja nak buat dosa itu. Di sini Nabi jelaskan kepada kita, ketiga ataupun kesemua jenis-jenis dosa ini, kita perlu minta ampun kepada Allah. Sebagaimana Nabi SAW sendiri juga menadah tangannya di hadapan Allah dan banyak meminta ampun kepada Allah. Dan kita juga perlu ingat, Nabi adalah insan yang Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan dosanya yang telah lalu dan akan datang. Nabi SAW adalah insan yang pertama yang akan buka pintu syurga. Bermakna Nabi adalah insan yang Allah Subhanahu Wa Taala janjikan kepada baginda sebagai penghuni syurga yang pertama. Tetapi kita lihat bagaimana Nabi SAW di sini memberikan contoh teladan kepada kita agar sentiasa meminta ampun kepada Allah dalam setiap keadaan, dalam setiap sesuatu yang kita lakukan. Okey muslimah, itu sahaja pengajian kita pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berkati dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita dengan kekuatan, kesabaran untuk terus-terusan menjadi seorang muslimah yang taat kepada Allah dan sentiasa bertaubat kepada Allah Azza wa Jal. Saya tutup pengajian kita pada pagi ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.